Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia Profesor Nadia Dr. Abdul Aziz bin Muhammad Nur. Yang saya hormati para panel OEM, rekan-rekan EDD Jangan Tawau. Saya adalah Ansar bin Tahil, nomor metrik CJS 01711431, dan petang ini saya akan membentang ke atas konsep saya yang bertajuk pengaruh gaya kepemimpinan Ketua Pegawai Pendidikan baru terhadap sistem pendidikan, sistem ketadbiran pendidikan di Indonesia. Antara kandungan yang akan saya bentang pada petang ini ialah yang pertama berkaitan dengan abstrak, kedua pengenalan, seterusnya definisi konsep kepemimpinan, konsep sistem pendidikan, dapatan kajian lepas, isu-isu dan masalah dalam sistem pendidikan, gaya kepemimpinan dan teori, tuntutan dan kepentingan kualiti, peranan dan tanggung jawab PPD, gaya kepemimpinan Ketua Pegawai Pendidikan Daerah, dan kesimpulan yang seterusnya rujukan. Baiklah, tuan-tuan dan puan, lebih dahulu saya ingin baca sedikit berkaitan dengan abstrak atas konsep saya pada petang ini, yaitu sejak sebelum merdeka sehingga negara kita mencapai kemerdekaan, sistem pendidikan di Indonesia telah mengalami pelbagai perubahan dan menyebabkan ledakan sistem pendidikan yang semakin berkembang, bukan sahaja di negara-negara Barat dan Eropa, tetapi juga di negara kita yang kian terasa bahang tuntutan perubahan besar dalam sistem pendidikan. Kepemimpinan seorang pemimpin dalam sebuah organisasi sememangnya sangat diperlukan bagi memastikan sistem pengurusan dan pentadbiran pendidikan berjalan dan dapat dilaksanakan dengan baik dan berkesan. Kajian-kajian lalu menunjukkan pemimpin adalah penyumbang utama kepada kecemerlangan organisasi. Hanya pemimpin yang kompeten dapat mengurus organisasinya dengan berkesan. Tujuan atas konsep ini adalah untuk mengenal pasti kompetensi dan gaya kepemimpinan seorang pemimpin, yaitu pegawai pendidikan daerah yang baru yang diperlukan untuk memimpin institusi pendidikan seperti pejabat pendidikan daerah dengan berkesan. Dalam atas konsep ini juga kita telah mengenal pasti 5 kompetensi utama yang perlu ada pada pemimpin berkualiti, yaitu berpengetahuan, berkemahiran, berkepribadian positif, menyumbang kepada organisasi, dan kesanggupan memimpin. Hasil penulisan ini memberi implikasi pada model kompetensi kepimpinan berkualiti yang boleh digunakan sebagai asas bagi pemilihan dan pembentukan pemimpin berkualiti. Baiklah, seterusnya kita menyoroti kepada pengenalan atas konsep ini. Pendidikan di Indonesia sudah mencapai tahap yang dibanggakan pada masa kini, yang meliputi dalam semua aspek, terutama dalam bidang kepimpinan. Kepimpinan merupakan kunci utama dalam sesuatu organisasi, pengurusan dan pentadbiran pendidikan di seluruh dunia. Tetapi kita perlu ingat bahwa kepimpinan dalam pendidikan adalah unik dan memerlukan pengetahuan yang luas, kerana melibatkan mengurus insan dari berbagai umur yang berlainan pada suatu masa. David M. Traversy 2007 menyebut bahawa faktor kepimpinanlah yang membezakan antara sesebuah organisasi yang berjaya atau sebaliknya. Ini adalah kerana segala keputusan yang dibuat akan bergantung kepada visi dan misi yang ingin dicapai oleh pemimpin dalam sesuatu organisasi. Seterusnya, kepimpinan adalah penentu kepada hala tuju organisasi. Muhammad Yatim 2006, Bush 2008. Pemimpin berperanan sebagai pembimbing dan penggerak kepada stafnya bagi mencapai matlamat organisasi. Untuk melaksanakan tugas tersebut dengan efektif, pemimpin perlu mempunyai kemahiran dan kepribadian yang berkualiti di samping pengetahuan dalam bidangnya, menurut Mel 2006. Kajian AD 2013 menunjukkan hanya pemimpin yang kompeten sahaja yang dapat mencapai hasil yang memuaskan melalui kepimpinannya. Organisasi yang mempunyai kepimpinan yang efektif mempunyai matlamat yang jelas, manakala organisasi yang mempunyai kepimpinan yang tidak efektif
mempunyai matlamat yang kabur. Ini menurut Robinson 2006 dan juga Robinson et al. 2008. Manakala McNair, Dory, dan Haber 2011 dalam kajian mereka mendapati pemimpin pendidikan perlu mempunyai kemahiran dan kompetensi bagi menghadapi cabaran memimpin dan mengurus institusi masa kini. ID pula 2013 dalam kajian beliau mendapati kompetensi kepimpinan boleh dibangunkan melalui latihan, pemerolehan ilmu pengetahuan dan pengalaman sepanjang perkhidmatan di organisasi. Seterusnya, menurut Halson 2005, masalah pelantikan pemimpin pada abad 21 ini ialah kekurangan calon yang berkeupayaan dan berkelayakan. Manakala Hollenbeck et al. 2006 dan Ruthwell 2010, pemilihan pemimpin seharusnya berasaskan kompetensi yang ditetapkan organisasi bagi memastikan hanya yang kompeten sahaja dilantik sebagai pemimpin. Manakala dalam kajian yang dilakukan oleh Spender 2007 di United Kingdom mendapati kompetensi kepimpinan di institusi pendidikan tinggi adalah tidak sama dengan kompetensi kepimpinan di sekolah. Pemimpin di IPT memerlukan beberapa kompetensi tambahan berbanding kepimpinan dari konteks yang berbeza. Manakala tinjauan literatur yang dilakukan mendapati tidak banyak kajian mengenai kompetensi kepimpinan di Indonesia. Kajian-kajian oleh Betty Salvana et al. 2010 dan Yahya dan Yakub 2011 adalah lebih tertumpu kepada kompetensi kepimpinan di sekolah-sekolah sahaja. Robin 1991 menyatakan bahawa keupayaan pemimpin mempengaruhi seseorang untuk melaksanakan suatu kerja dalam suatu organisasi boleh memberi kesan terhadap pencapaian matlamat ataupun objektif. Dari sudut pandangan Islam, Rasulullah SAW menjelaskan bahawa setiap orang itu adalah pemimpin dan akan dipertanggungjawabkan di atas segala kepimpinannya. Kepimpinan dalam Islam merupakan satu amanah. Ini dijelaskan oleh Allah SWT dalam firman-Nya yang bermaksud, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menjadikan seorang khalifah di atas muka bumi. Maka jawab mereka, adakah patut engkau menjadikan di atas muka bumi orang yang berbuat bencana dan menumpahkan darah sedangkan kami bertasbih, memuji engkau dan mensucikan engkau? Allah berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa-apa yang tidak kamu mengetahui. Menurut Ahmad 1991, dalam pengurusan Islam, kepimpinan dianggap sebagai pembeli ubah yang asasi dalam usaha meletakkan organisasi pengurusan di tempat yang utama. Di samping mendorong para pekerja untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka dengan sebaik-baiknya. Itu berkaitan dengan pengenalan kita tadi. Sekarang terus kepada definisi kepimpinan. Di mana dalam Kamus Dewan edisi keempat 2005, kepimpinan itu didefinisikan sebagai keupayaan memimpin. Manakala menurut Ainon 2003, kepimpinan ialah sejenis tingkah laku yang bertujuan mempengaruhi individu-individu lain supaya mereka sanggup dan secara sukarela melakukan apa yang hendak dikehendaki oleh individu yang memimpin. Manakala Hollander 1978 menyatakan bahawa kepimpinan adalah satu proses menanamkan pengaruh antara pemimpin dengan pengikut. Walaupun pemimpin mempunyai kuasa, tetapi kekuatan pengaruh lebih bergantung kepada pujukan daripada paksaan. Proses kepimpinan selalunya melibatkan pertalian pengaruh yang bersifat dua arah. Dan tujuan utama adalah untuk mencapai matlamat bersama. Oleh itu, kepimpinan bukan hanya tanggungjawab pemimpin saja, tetapi juga memerlukan kerjasama daripada pengikut. Menurut Gordon 1955, kepimpinan secara amnya ialah proses interaksi antara individu dengan kumpulan atau antara individu dengan keseluruhan ahli yang menganggotai kumpulan. Setiap orang yang terlibat dalam proses interaksi itu memegang watak yang berbeza antara satu dengan yang lain. Asas yang membezakannya ialah pengaruh. Pemimpin mempengaruhi pengikutnya, manakala pengikut menuruti pengaruh pemimpin.
Hisham Al-Talib 1992 mentakribkan kepimpinan sebagai satu proses yang menggerakkan sekumpulan manusia menuju ke suatu jalan yang telah ditentukan melalui dorongan yang tidak bermakna. Husin 1997 menyatakan kepimpinan pengatua di sekolah merangkumi kepimpinan pengajaran dan kepimpinan pendidikan. Kons dan Wishrich 1991 dan dalam Muhammad Najib 2004 mentakribkan kepimpinan sebagai pengaruh seni ataupun proses mempengaruhi orang supaya berjuang dengan rela hati dan penuh semangat ke arah pencapaian matlamat kumpulan. Aizat, Intan dan Zainal Arifin 2006 menyatakan kepimpinan merupakan proses membentuk wawasan, menimbulkan inspirasi ke arah komitmen yang lebih tinggi dan mengarah usaha sumber manusia ke arah pencapaian matlamat organisasi. Yang terakhir, menurut Jamalia dan juga Narashima 2005, kepimpinan adalah daya mempengaruhi tingkah laku seseorang itu sehingga menyebabkan ia sanggup memberi kerjasama untuk mencapai suatu matlamat yang dipersetujui. Baiklah tuan-tuan dan puan, seterusnya saya ingin berbicara tentang konsep sistem pendidikan di Indonesia yang berlaku kini. Sistem pendidikan di Indonesia sememangnya telah mengalami beberapa ledakan perubahan, yaitu sejak pemerintahan British pra kemerdekaan dan juga selepas kemerdekaan sehinggalah sekarang di abad ke-21 ini. Sebelum kedatangan pihak British ke tanah Melayu, sistem pendidikan orang Melayu adalah berlandaskan kepada pelajaran agama Islam, yaitu kitab suci Al-Quran. Mereka ketika itu menjadikan surau dan masjid sebagai tempat untuk menuntut ilmu dengan mengkaji ayat-ayat kitab Al-Quran. Pada ketika itu sistem pemerintahan yang dijalankan adalah pemerintahan beraja. Jadi tidak timbul masalah berkenaan dengan perebutan kuasa untuk memerintah. Pendidikan yang penting pada ketika itu ialah pendidikan Islam, di mana yang mula berkembang dengan kewujudan sekolah-sekolah beduk dan madrasah sebagai tempat mendapat pendidikan Islam. Menurut Wilkinson, murid di pondok mula belajar perkataan-perkataan Arab dan selepas sudah menguasainya, mereka akan terus mempelajari dengan cara menghafal huruf abjad Arab supaya menjadi sebagai panduan membaca doa dan juga teks Arab dalam Sunsang 2000. Suatu zaman penjajahan British, mereka telah melaksanakan sistem pendidikan yang berteraskan pendidikan Inggris, di mana sekolah-sekolah aliran Inggris ini mengajar mata pelajaran dalam bahasa Inggris. Hal demikian memberi cabaran dan halangan terhadap bangsa Melayu ketika itu, kerana majoriti masyarakat Melayu tidak mahir untuk menggunakan bahasa Inggris dengan baik. Hal ini pula ditambah dengan dasar yang dibuat oleh pihak British untuk menyekat kemasukan pelajar-pelajar Melayu untuk belajar di sekolah-sekolah Inggris, kerana mereka bimbang jika orang-orang Melayu belajar dengan pandai, ia akan membuat kedudukan Inggris tergugat. Sufyan Husin, tahun 2002. Ibrahim Saad 1986 menerangkan bahwa pada zaman penjajahan ini, dasar pendidikan terutama sistem persekolahan tidak menghasilkan keberkesanan yang positif, terutama untuk perpaduan dan pelaksanaannya mempunyai banyak kelemahan kerana British hanya mementingkan keuntungan ekonomi dan kedudukan sendiri saja. Manakala daripada dapatan Syaril Marzuki dan juga Habib Matsum 1999, semasa penjajahan British, pihak Inggris juga telah mewujudkan sekolah vernakular Melayu, sekolah vernakular Cina dan juga sekolah vernakular Tamil. Pengaruh British pada masa itu yang tidak mau melihat suku ataupun bangsa yang besar di tanah Melayu bersatu, maka mereka telah mewujudkan sekolah vernakular di mana ianya telah menyebabkan masyarakat Melayu, Cina dan India dipisahkan mengikut sistem persekolahan dan menyebabkan hubungan mereka semakin renggang. British tidak memainkan peranan dengan adil, terutama dari segi layanan yang setara kepada semua bangsa. Laporan BAN 1950 telah menjadikan penggerak perubahan kedudukan pendidikan orang-orang Melayu kerana telah bangkit kesadaran semangat nasionalisme selepas tamat Perang Dunia Kedua pada tahun 1946. Syaril Marzuki dan Habib Matsum 1999.
Mengikut laporan BAN 1950, kewujudan sekolah bernekola tidak menyumbang ke arah perpaduan kaum, di mana antara struktur jawatan kuasa BANS adalah sekolah-sekolah bernekola Melayu, Cina dan Tamil hendaklah dibubarkan dan diganti dengan satu jenis sekolah saja, yaitu sekolah kebangsaan. Masyarakat Cina pula merasa kedudukan mereka tergugat atas dasarkan kaum mereka sendiri dan juga kerana terhasilnya laporan Venue 1951, di mana menurut laporan ini mereka berusaha dan bertujuan untuk mempertahankan kedudukan pendidikan masyarakat Cina. Impak laporan BANS dan laporan Venue, maka Ordenan Pelajaran 1952 telah ditubuhkan. Maka daripada kesan daripada sistem pendidikan penjajahan British itu adalah wujudnya 5 sistem pendidikan, yaitu sistem sekolah penduduk, sekolah pondok, sekolah madrasah, sekolah bernekola Melayu, sekolah bernekola Cina, sekolah bernekola Tamil, dan juga sekolah Inggris. Seterusnya, tuan-tuan dan puan, selepas Malaysia merdeka, laporan Razak 1956 yang dikuatkuasakan sebagai Ordenan Pelajaran 1957 dan laporan Rahman Talib 1960 menjadi perintis ke arah pengukuhan sistem pendidikan kebangsaan Indonesia. Akta Pelajaran 1961 pula bukti usaha murni yang dilakukan oleh kerajaan Malaysia bagi mengembalikan semula kepercayaan rakyat supaya mereka memahami dasar pendidikan yang dilaksanakan kerajaan demi kepentingan masyarakat Malaysia yang majmuk. Laporan Razak 1956 boleh dijadikan sebagai batu loncatan ke atas dasar dan juga sistem pendidikan di Indonesia yang mempunyai perubahan yang positif, terutama membentuk dan memupuk perpaduan negara. Abu Bakar Nurdin 1994. Peristiwa berdarah 13 Mei 1969 telah banyak meninggalkan kesan dan telah mengubah lanskap politik, ekonomi dan sosial masyarakat Malaysia, di mana selepas peristiwa itu berlaku, pihak kerajaan telah mewujudkan dasar ekonomi baru yang bermatlamat mencapai perpaduan negara dan juga integrasi nasional. Peristiwa berdarah itu turut memberi impak yang besar kepada dasar pendidikan negara. Semasa rancangan Malaysia kedua, yaitu 1971-1975, rancangan pendidikan negara ditumpukan pada 3 bidang, yaitu yang pertama, menyatukan sistem pelajaran bagi menggalakkan perpaduan negara. Yang kedua, memperluaskan rancangan pelajaran bagi mencapai keperluan negara mengenai tenaga rakyat. Dan yang ketiga, memperbaiki mutu pelajaran ke arah mencapai masyarakat yang maju berasaskan sains dan teknologi moden. Seterusnya, pada tahun 1983, kerajaan Malaysia telah mewujudkan rancangan kurikulum baru sekolah rendah untuk dilaksanakan di semua sekolah rendah di seluruh negara. Dan pada tahun 1989, kerajaan pula melaksanakan rancangan kurikulum besar padu sekolah menengah, yaitu KBSM, di mana semua sekolah menengah di seluruh Malaysia dan di kedua sekolah menengah dan sekolah rendah, KBSA dan KBSM, mempunyai matlamat yang sama, yaitu menyatu padukan kaum Indonesia. Selepas dasar ekonomi baru tamat pada tahun 1990, kesinambungan terbentuklah dasar pembangunan negara DPN 1991 sehingga 2000, di mana ketika ini ialah berlangsungnya rancangan Malaysia ke-6 dan ke-7. Dalam rancangan Malaysia ke-7, terutama dalam sektor pendidikan, kerajaan merangka untuk menjadikan sistem pendidikan Malaysia bertaraf dunia. Kementerian Pendidikan Malaysia menetapkan matlamat, yaitu melahirkan bangsa Malaysia yang taat setia, bersatu padu, beriman, berakhlak mulia, berilmu, berketerampilan, bersejahtera, menyediakan sumber tenaga manusia untuk keperluan kemajuan negara, dan memberi peluang-peluang pendidikan kepada semua warga negara. Pada tahun 2007, bekas Perdana Menteri Malaysia Tun Abdullah Ahmad Badawi telah melancarkan Plan Induk Pembangunan Pendidikan PIPP 2006-2010 yang antara lainnya bertujuan untuk menunjukkan tahap kecemerlangan sekolah, melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berakhlak mulia, bertanggungjawab, berkemampuan dan dapat mengangkat imej sistem pendidikan negara di mata dunia. Sekolah wawasan juga merupakan antara percubaan yang telah dilakukan oleh kerajaan suatu masa dahulu bagi membawa perubahan dalam sistem pendidikan kita di Indonesia.
Sekolah wawasan berarti sekolah rendah yang berkonsepkan belajar bersama-sama dalam satu kawasan yang sama tanpa mengira kaum atau agama. Di bawah konsep ini, 3 buah sekolah rendah berlainan aliran akan ditempatkan dalam satu kawasan yang sama, yaitu sekolah kebangsaan, sekolah jenis kebangsaan Cina, dan sekolah jenis kebangsaan Tamil. Setiap sekolah akan mempunyai bangunan sendiri yang boleh disambungkan antara satu dengan yang lain menggunakan jembatan penghubung. KPM 2010. Kerajaan juga telah menumbuhkan sekolah bistari dan klaster yang juga menjadi perintis perubahan kepada sistem pendidikan di Malaysia. Sekolah bistari tidak membawa makna sekolah untuk belajar bistari ataupun pintar, tetapi merupakan cara yang bistari bagi menjamin setiap pelajar cerdik ataupun lemah, kaya atau miskin mencapai potensi sepenuhnya mengikut kadar dan gaya pembelajaran yang paling sesuai dengannya. Abdul Rashid dan Siti Rahaya 2001. Kita melihat kepada dalam petikan verbatim dari laman web rasmi KPM 5 September 2009, di mana selain sekolah bistari yang dibawa ke dalam sistem pendidikan di Malaysia, kerajaan juga telah memperkenalkan sekolah klaster pada tahun 2006. Di mana pewujudan sekolah klaster berdasarkan pendekatan kedua, yaitu PIPP, untuk mengembangkan sepenuhnya potensi sekolah dalam klaster kecemalangan yang mekanismenya dinyatakan dalam Trust Strategik yang ke-6, yaitu melenjakkan kecemalangan institusi pendidikan. Sistem pendidikan di Indonesia pada abad ke-21 telah semakin hebat dan pesat membangun dengan pelbagai gagasan, lebih-lebih lagi perubahan iklim politik yang secara tidak langsung telah memasuki era pendidikan di Malaysia. Dasar pendidikan sedia ada telah digubal dan diganti dengan dasar baharu seperti PIPP telah dimasukkan dan telah digantikan dengan Plan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013-2025 yang telah digubal dan telah ditubuhkan semasa Yang Amat Berhormat Tan Sri Dato' Haji Muhyiddin Haji Muhammad Yassin, Timbalan Perdana Menteri dan merangkap Menteri Pendidikan pada waktu itu, yaitu perancangan PPPM ini merangkumi 3 fasa pelaksanaan dan meliputi pendidikan dari prasekolah sehinggalah peringkat lepasan menengah. Tuan-tuan dan puan-puan, berikutan daripada itu, seterusnya saya ingin meneruskan perbincangan ini dengan dapatan kajian lepas dalam konsep, atas konsep pada kali ini. Mengikut Chen dan Quinn 2006, Bass and Bass 2008, kompetensi adalah ciri-ciri yang diperlukan bagi melakukan sesuatu. Chen dan Quinn mendefinisikan kompetensi sebagai ciri-ciri asas individu yang diperlukan bagi melaksanakan sesuatu kerja, contohnya kemahiran pengetahuan sikap, kepercayaan, motif dan sifat-sifat yang membolehkan penghasilan kerja yang cemerlang selaras dengan fungsi strategik organisasi. Pemimpin yang efektif adalah pemimpin yang mempunyai kompetensi. Hollenbeck et al. 2006, Bass and Bass 2008 dan Rottwell 2010. Kompetensi perlu dikenal pasti kerana ia adalah asas utama bagi pengurusan yang efektif. Oleh itu, bagi memastikan kecemerlangan organisasi, adalah penting pemimpin yang kompeten dilantik untuk memimpin sesuatu organisasi. Menurut Barnes 2003 pula, pemimpin transformasi adalah pemimpin yang kompeten kerana pemimpin transformasi dilihat sebagai suri teladan yang mempunyai kepribadian yang unggul, dihormati dan dikagumi oleh subordinatnya. Pemimpin yang mengamalkan kepimpinan transformasi dapat meningkatkan produktiviti organisasi dengan melahirkan ramai pemimpin yang berwibawa. Lidwell dan Jensi 2006, Saros and Saros 2007, Bass and Bass 2008. Manakala menurut Bern 2003 lagi, kepimpinan transformasi ialah diperkenalkan sebagai suatu teori oleh James McGregor Barnes pada tahun 1978. Kepimpinan transformasi memberi tumpuan kepada kepentingan pemimpin berwawasan. Pemimpin sebagai perancang, pemimpin melakukan transformasi, nilai-nilai dan pemberi kuasa. Seterusnya menurut Barnes 2003 lagi,
Pemimpin yang mengamalkan kepimpinan transformasi mampu mengubah pengikut-pengikutnya menjadi pemimpin-pemimpin baharu yang kreatif. Matlamat kepimpinan transformasi adalah untuk meningkatkan nilai moral dan motivasi subordinat sehingga ke tahap subordinat dapat menyumbang pada organisasi. Dengan ini, kepimpinan transformasi berupaya meningkatkan kepuasan kerja dalam kalangan subordinat. Kepimpinan transformasi dikenal pasti sebagai gaya kepimpinan yang berkesan untuk mengurus perubahan di institusi pendidikan. Letchworth dan Jansi 2006, Robinson et al. 2008. Kajian yang dilakukan oleh Gamdesh 2004 mendapati hanya 4% daripada 2.000 pemimpin pendidikan yang pernah mengikuti program penyediaan pendidikan. Hudson 2005 dalam kajian beliau mengenai pelantikan pemimpin di 10 buah universiti di England dan Wales mendapati kebanyakan universiti tersebut tidak mempunyai kaedah yang sistematik untuk mengenal pasti pemimpin berpotensi atau menyediakan program pembangunan pemimpin. Kajian terhadap institusi pendidikan tinggi di United Kingdom pula menunjukkan sebanyak 70% institusi pendidikan tersebut tidak mempunyai program pembangunan kepimpinan yang sistematik menurut Standard 2007. Di Malaysia pula, kajian yang dilakukan oleh Norzaini et al. 2012 mendapati IPT baharu tidak mempunyai program pembangunan khusus untuk pemimpin-pemimpin akademik. Kajian-kajian ini menjelaskan bahwa pelantikan kebanyakan pemimpin-pemimpin institusi pendidikan adalah tanpa melalui program pembangunan kepimpinan yang khusus. Implikasi tidak mengikuti program pembangunan kepimpinan ialah pemimpin yang dilantik mempunyai pengetahuan atau keupayaan yang terhad untuk menguruskan institusi dengan berkesan. ED 2013, Chandra et al. 2013. Kompetensi pemimpin dilihat sebagai satu pengalaman, kebijaksanaan dan keupayaan dalam melaksanakan tugas dengan efektif. Itu menurut Boyatzis 2011 dan Gentry et al. 2013. Manakala Robinson 2006 menyatakan bahawa seseorang pemimpin pendidikan perlu mempunyai ilmu mengenai pengajaran dan pembelajaran kerana ini adalah trust utama sesebuah institusi pendidikan. Seterusnya, Sharif et al. 2009 telah mengenal pasti 9 aspek pengetahuan dan kemahiran yang perlu dimiliki oleh seorang pemimpin pendidikan, iaitu pengetahuan dan kemahiran dalam pentadbiran, penyeliaan, penilaian, pendidikan, keuangan, hubungan luar, interpersonal, penyelidikan dan latihan, pengurusan, pembangunan diri dan juga profesionalisme. Pemimpin pendidikan perlu mempunyai nilai-nilai pendidikan menurut Bush 2008. Pengetahuan Robinson 2006, Sharif et al. 2009 dan Robinson 2006. Pengetahuan, kemahiran dan sifat-sifat kepribadian itu melambangkan pemimpin pendidikan perlu mempunyai nilai-nilai tersebut. Manakala seorang pemimpin juga perlu mempunyai keinginan untuk memimpin dan berupaya memperolehi kemahiran asas yang diperlukan untuk memimpin sebuah organisasi menurut McNair et al. 2011. Boyatzis 2011 dan Gentry et al. 2013 yang menyatakan kompetensi sebagai satu bentuk tingkah laku yang memerlukan kecerdasan emosi, sosial dan kognitif. Kajian-kajian lalu menunjukkan kompetensi pemimpin di sekolah tidak sama dengan kompetensi pemimpin di institusi pengajian tinggi. Seterusnya, kajian Spindler 2007 mengenai kompetensi kepimpinan dari aspek pengetahuan, sikap dan tingkah laku di 10 buah universiti di United Kingdom menunjukkan pengetahuan proses, akademik, credibility, iaitu reputasi dan hormat, pengalaman dan di universiti, kemahiran komunikasi dan membina pasukan adalah penting untuk kepimpinan yang berkualiti. Kajian yang dilakukan oleh O'Meara dan Frenzel 2009
mengenai pemilihan Naib Chancellor di Universiti Australia mendapati 5 kriteria yang dipersetujui perlu ada pada seorang Naib Chancellor, yaitu keupayaan untuk merangka hala tuju strategik, pengetahuan mengenai pengurusan strategik, motivasi pribadi, komitmen dan kemahiran komunikasi. Dapatan kajian Scanlab 2007 dan O'Meara dan Fetzel 2009 menunjukkan bahwa pemimpin IPT perlu mempunyai pengetahuan pengurusan strategik, kemahiran interpersonal yang baik dan memberi dorongan. Kepimpinan adalah satu kemahiran yang boleh dipelajari. Bosch 2008, Gentry et al. 2013. Program pembangunan pemimpin penting bagi meningkatkan kompetensi pemimpin berpotensi agar dapat memimpin dengan efektif. Seterusnya, kompetensi kepimpinan juga boleh diperolehi dengan mendapatkan bimbingan daripada pemimpin berpengalaman dan mengikuti program penyediaan pemimpin yang memberi penekanan pada pengalaman konteks benar. Bush 2008 dan Dabrin 2013. Menurut Bush dan Dabrin 2013, pemimpin yang kompeten boleh dihasilkan dengan mengikuti program pembangunan pemimpin yang terancang dan dilaksanakan melalui pendidikan, pengalaman dan bimbingan daripada pemimpin yang berpengalaman. Terusnya, yang berbahagia Prof dan rakan-rakan semua, saya meneruskan kertas konsep ini dengan membentang sedikit tentang isu-isu dan masalah dalam sistem pendidikan. Sistem pendidikan Indonesia semakin hari semakin mencabar dan banyak isu yang timbul pada setiap masa. Mahazir Khalid 2017. Dalam buku surat siaran ataupun buku panduan KPM 2016, pelaksanaan pelbagai dasar telah meningkatkan lagi permintaan dari segi pelaksanaan dasar yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Para pendidik khususnya pentadbir di semua peringkat sama ada di kementerian atau di peringkat negeri, pendokongan dan pelaksanaan dari segi pematuhan dasar perlu dijalankan walaupun sesetengah pihak kurang bersetuju dengan pelaksanaan dasar yang telah diwujudkan dan ditetapkan oleh pihak atasan di Kementerian Pendidikan Malaysia. NDTP pula 2015, ikuran daripada pelaksanaan dasar itu, maka pelbagai isu dan masalah telah timbul. Antara isu dan masalah dan sistem pendidikan adalah seperti berikut. Hanya diberi sepintas lalu, tidak dinyatakan lebih terperinci seperti yang ditulis dalam penulisan kertas konsep. Sistem persekolahan pelbagai aliran, pengajaran pendidikan sains dan matematik dalam bahasa Inggeris iaitu PPSMI, pengisian kurikulum dan co-kurikulum, merealisasikan wawasan 2020, isu dalam penilaian dan isu profesional standard pengajaran. Itu antara isu-isu dan masalah dalam sistem pendidikan yang kita dapati pada masa ini ya. Seterusnya, kita melihat kepada gaya kepimpinan dan teori. Gaya kepimpinan merujuk kepada tingkah laku, mempengaruhi dan menggerakkan pekerja bawahan dalam melaksanakan tugas bagi memastikan setiap matlamat yang ditetapkan dapat direalisasikan. Abdul Munir 2009, Ainun 2013 dan Bensman dan Graven 2010. Leviari 2009 dan Nur Ashikin Lakman 2015 pula berpendapat bahawa gaya kepimpinan akan menjadikan pengurusan dan pentadbiran lebih sistematik serta memberikan keselesaan kepada para pekerja bawahan. Seterusnya, ada 3 teori yang saya bentangkan dalam kata konsep ini. Teori yang pertama iaitu teori kepimpinan karismatik. Menurut George 2010 serta Gardner dan Kanungo 2011, mereka menyatakan bahawa pemimpin karismatik adalah pemimpin yang berupaya memotivasikan pekerjanya dan menjadi inspirasi untuk bekerja secara produktif. Pemimpin yang karismatik mempunyai ciri-ciri seperti berwawasan jelas, bijak menyampaikan wawasan, fokus dalam melaksanakan tanggungjawabnya, dan memahami dengan baik kekuatan setiap anggota organisasi agar dapat dibangunkan untuk mencapai matlamat organisasi. Hogna dan Konanggo 2011
turut menyatakan pemimpin karismatik adalah pemimpin yang mempunyai keyakinan terhadap diri sendiri berkenaan keupayaan mengendalikan masalah, komited terhadap usaha merealisasikan satu visi bagi menambah baik situasi masa hadapan, berupaya untuk menyampaikan visi dengan jelas, mempunyai perilaku yang luar biasa, menjadi agen perubahan yang produktif, serta sensitif akan keperluan kaki tangan bawahannya. Seterusnya, teori yang kedua yang saya bentangkan dalam kertas konsep ini ialah teori kesejahteraan kerja, di mana Fries Jones 2010 menyatakan kesejahteraan di tempat kerja bagi golongan pendidik boleh dibahagikan kepada 5 aspek yang merangkumi sumbangan pendidik, iklim organisasi, kepercayaan pendidik, penglibatan pendidik, dan keyakinan diri pendidik. Kesejahteraan kerja ini akan menjadi pemangkin kepada mutu kerja yang berimpak tinggi dan akan membawa kepada suasana kerja yang positif serta kondusif bagi setiap organisasi. Fries Jones 2010 juga meletakkan kesejahteraan kerja sebagai pendorong utama yang akan meningkatkan potensi sebenar individu. Kesejahteraan kerja pula menurut Chen 2014 mempunyai berkaitan dengan mood ataupun emosi para pekerja. Menurut Daniel, Larson, Levan dan Emmons 1985, di dalam Chen 2014, kesejahteraan merujuk kepada aura positif. Aura positif inilah yang akan merangsang setiap pekerja untuk bekerja dengan lebih gigih dan bersungguh-sungguh. Thoma 2011 pula meletakkan kesejahteraan sebagai hasil daripada pengalaman yang diperolehi di tempat kerja. Dalam erti kata lain, kesejahteraan timbul apabila seseorang memperolehi pengalaman yang bermakna dan berasa seronok melakukan pekerjaannya serta boleh menyesuaikan diri dengan situasi kerja, lantas secara tidak langsung akan mendorong individu untuk terlibat dengan lebih efektif dalam setiap aktiviti atau proses kerja di organisasi. Oleh yang demikian, kesejahteraan kerja adalah penting dalam memastikan setiap pemimpin dapat memaksimumkan kaedah pengurusan dan pentadbiran mereka, lantas menjayakan hala tuju transformasi dalam sesebuah organisasi. Seterusnya, teori yang ketiga yaitu teori laluan matlamat. Terdapat banyak teori yang berkaitan dengan kepimpinan. Di antara teori kepimpinan ialah teori personality BAS 1960, teori X dan teori Y McGregor 1960, teori laluan matlamat House 1971, dan teori kitaran hayat C. Blanchard 1982. Kertas konsep ini akan memfokuskan kepada satu teori saja, yaitu teori laluan matlamat kepimpinan. Teori ini amat bertepatan dengan jenis gaya kepimpinan transformasional dan transaksional dan juga berkait rapat dengan peningkatan komitmen pekerja. Teori laluan matlamat kepimpinan atau juga dikenali sebagai kepimpinan situasi dan kontingensi yang merujuk kepada kesan gaya seorang pemimpin ke atas keupayaan pekerja bergantung kepada situasi termasuk ciri-ciri dan penagihan tugas. Keadaan ini bergantung kepada jenis gaya kepimpinan untuk dipraktikkan mengikut situasi pekerja. Teori ini telah diperkenalkan oleh House 1971 yang bermula dari teori jangkaan motivasi, di mana ianya mencadangkan dengan gaya kepimpinan dapat meningkatkan peluang untuk mencapai matlamat organisasi. Amat penting bagi seseorang pemimpin mengamalkan gaya kepimpinannya dengan mengenal pasti matlamat kerja terlebih dahulu sebelum menerangkan laluan untuk mencapai matlamat organisasi tersebut. House 1971 mengandaikan kedua-dua gaya kepimpinan ini dapat mempengaruhi kepuasan serta memotivasi kerja ataupun pekerja untuk mencapai matlamat. Teori laluan matlamat kepimpinan ini mencadangkan dengan gaya kepimpinan akan memotivasikan pekerja dalam menghadapi situasi yang tidak meyakinkan. Seorang pemimpin juga mestilah bijak dalam
Seorang pemimpin mestilah bijak dalam menangani masalah ketidakyakinan, bekerja dengan menjelaskan apakah matlamat organisasi yang mesti dicapai oleh pekerja tersebut. Keadaan ini memerlukan seorang pemimpin menggunakan gaya kepimpinan yang bertepatan dengan situasi organisasi dan jenis pekerja. Sosek dan Gottschalk 2000. Nakala Taubes dan Inkeberg 1991 dan Taubes 1993, kesimpulannya gaya kepimpinan dalam teori laluan matlamat ini adalah bergantung kepada situasi. Teori ini juga mengandaikan pemimpin akan berubah gaya kepimpinannya mengikut situasi dan tempat bagi membantu meningkatkan motivasi dan juga prestasi pekerjanya. Seterusnya, kita lihat pula tentang tuntutan dan kepentingan kualiti. Organisasi amat mementingkan kualiti kepimpinan pemimpin dan juga pengurus karena kualiti kepimpinan inilah yang akan menentukan kejayaan ataupun kegagalan sesebuah organisasi itu. Amalia 2016. Pemimpin yang mempunyai gaya kepimpinan yang efektif dan efisien mampu membawa organisasinya mencapai matlamat yang dikehendaki. Sebaliknya, sesebuah organisasi itu akan gagal sekiranya kepimpinan pemimpinnya lemah. Profesor Madya Burhanuddin Jalal 2016 dalam kertas kerja convention-nya. Seterusnya kita melihat pula gaya kepimpinan untuk memotivasikan pekerja. Gaya kepimpinan merupakan cara seseorang pemimpin menggunakan kuasa yang dimiliki sebagai alat untuk mempengaruhi pekerja supaya bekerja kuat untuk mencapai objektif organisasi. Dalam mencapai matlamat sebuah organisasi, pemimpin perlu lebih proaktif melalui aspek keberkasan. Saya ulas sekali lagi, yaitu kita melihat kepada gaya kepimpinan untuk memotivasikan pekerja. Gaya kepimpinan merupakan cara seseorang pemimpin menggunakan kuasa yang dimiliki sebagai alat untuk mempengaruhi pekerja supaya bekerja kuat untuk mencapai objektif organisasi. Dalam mencapai matlamat sebuah organisasi itu, pemimpin perlu proaktif melalui aspek keberkesanan gaya kepimimpinannya terhadap pekerja. Nah, ini dipetik daripada ucapan yang amat berhormat Datuk Seri Abdul Ahmad Badawi pada 2014. Ya. Kepimpinan memainkan peranan yang sangat penting dalam menentukan kejayaan sesebuah organisasi. Teori kepimpinan laluan matlamat, Path Goal Theory, yang diperkenalkan oleh Robert House 1971, mencadangkan bahwa tingkah laku pemimpin seharusnya dilihat sebagai suatu tindakan yang boleh memotivasikan pekerja. Teori kepimpinan matlamat menggariskan tentang 4 gaya kepimpinan yang boleh dimanfaatkan untuk memotivasikan pekerja, yaitu kepimpinan berorientasikan arahan, kepimpinan berorientasikan sokongan, kepimpinan berorientasikan penyataan, dan kepimpinan berorientasikan pencapaian. Seterusnya, tuan-tuan dan puan, kita melihat pula dalam kertas konsep ini, yaitu peranan dan tanggung jawab PPD. Seperti mana yang kita maklum bahwa pejabat pendidikan daerah merupakan pusat pengurusan dan pentadbiran di sesebuah daerah di seluruh Malaysia. Tanggung jawab dan peranan di PPD juga banyak memainkan peranan bagi membantu dalam mengurus dan mentadbir hal-hal pengurusan dan pentadbiran sama ada di PPD ataupun di sekolah-sekolah di bawah kawalan PPD. Antara peranan peranan pejabat pendidikan adalah seperti berikut. Mewakili GPN dalam segala urusan pentadbiran jabatan di peringkat daerah, bertanggung jawab mengenai perjalanan pentadbiran sekolah di peringkat daerah, bertanggung jawab menggariskan dasar pentadbiran sekolah di peringkat daerah, bertanggung jawab mengenai pertukaran dan penempatan guru-guru di sekolah, termasuklah urusan pelantikan, penempatan dan penamatan GSTT dan guru ganti, mencadangkan penempatan dan pertukaran penyandang jawatan, kenaikan pangkat dan jawatan pengurusan serta jawatan kanan, bertanggung jawab mengenai pertukaran dan penempatan murid-murid sekolah dalam daerah, bertanggung jawab mengenai keperluan pelajaran dari segi pengambilan tanah, pembangunan fizikal, kemudahan sekolah, rumah guru dan asrama di peringkat daerah, dan seterusnya memantau semua kegiatan kurikulum dan co-kurikulum di peringkat daerah,
berusaha bagi mempertingkatkan potensi akademik dan kokurikulum sekolah-sekolah di daerah, menyalia institusi pendidikan swasta, serta memastikan institusi tersebut menjalankan dasar pelajaran kebangsaan dengan berkesan, membantu mengendalikan urusan tata tertib guru-guru dan staf bukan guru, menyediakan laporan nilai prestasi tahunan pegawai-pegawai dan guru-guru dalam daerah, menguruskan perakuan pergerakan gaji bagi daerah pelajaran, bekerjasama dengan jabatan dan agensi lain untuk menjalankan aktiviti di peringkat daerah pelajaran, penghubung antara masyarakat dengan GPN dan KPM, menjalankan lain-lain tugasan yang diarahkan oleh GPM. Ini semuanya diperoleh pada panduan tugas dan peranan PPD KPM 2014. Seterusnya, tuan-tuan dan puan, kita melihat pada gaya kepimpinan ketua pegawai pendidikan daerah. Jadi, gaya kepimpinan berkesan perlu memenuhi 6 ciri yang dinyatakan yang ada dalam ini, yaitu yang pertama, kepimpinan situasi, kedua, mendepani perubahan, dan ketiga, integriti dan profesional, keempat, berwibawa, kelima, penglibatan dan sokongan semua warga, dan seterusnya yang keenam, memanfaatkan maklum balas. Gaya kepimpinan merupakan pendekatan dan cara gaya bertindak yang digunakan oleh seseorang pemimpin, khususnya seperti ketua pegawai pendidikan daerah dan juga pemimpin di sekolah, yaitu pengetua dan guru besar, untuk mempengaruhi pengikutnya mencapai matlamat organisasi. Winston dan Davis 1993. Pendekatan ini sering dikaitkan dengan cara penggunaan kuasa yang diamalkan oleh seorang pemimpin dalam menetapkan halat tuju organisasi, merancang dan melaksanakan strategi yang memotivasikan warga PPD dan sekolah yang dipimpin. Muhammad Najib Ghaffar dan Tamyiz Arba 2008. Mengapa gaya kepimpinan KPPD penting? Ini karena seseorang pemimpin seperti ketua pegawai pendidikan daerah dalam sebuah organisasi di PPD akan dapat memainkan peranannya dengan lebih berkesan sekiranya dia mengamalkan gaya kepimpinan yang bersesuaian dan dengan situasi dan persekitan yang terdapat dalam organisasinya. Stoner dan Wankel 1989. Hal ini karena gaya kepimpinan yang diamalkan oleh seorang pemimpin itu akan mempengaruhi cara dia bertindak dan juga membina hubungan dengan pengikutnya. Oleh itu, gaya kepimpinan yang sesuai berupaya menggerakkan warga sekolah untuk berfungsi wawasan organisasi. Seterusnya, berusaha untuk merealisasikannya dalam sistem pentadbiran. Seterusnya, bagaimana pula PPD menyesuaikan gaya kepimpinan dengan situasi? Model kepimpinan mengikut situasi bermula dengan anggapan bahwa keadaan yang berbeza memerlukan cara pemimpin yang berbeza. Oleh itu, pemimpin mestilah mudah berupaya untuk memilih gaya yang sesuai dengan situasi yang wujud. Dapatan kajian hasil dan Blanchard 1977 menunjukkan bahawa pemimpin yang berkesan telah mengamalkan gaya kepimpinan situasi mengikut tahap perkembangan pengikut. Semakin matang tahap perkembangan pengikut, semakin tinggi darjah kecakapan dan kompetensinya. Menurut Blanchard 2001, terdapat 4 gaya kepimpinan yang boleh dipadankan dengan 4 tahap perkembangan subordinat. Yang ini kita lihat yang diaplikasikan di PPD dapat dirumus seperti raja di bawah ini, di mana gaya kepimpinan berkesan berdasarkan tahap perkembangan subordinat. Jadi ada 4 subordinat di bawah. Yang pertama, staf baru yang mempunyai kompetensi masih rendah tapi komitmennya masih tinggi. Jadi gaya kepimpinan yang berkesan untuk subordinat yang pertama ini ialah gaya mengarah, directing, yaitu memberi arahan dengan jelas karena staf belum berpengalaman. Sekiranya arahan diberi dengan jelas, maknanya staf yang belum berpengalaman itu boleh memahami arahan dan tugas yang perlu dilakukan. Kedua ialah staf permulaan ada pengalaman dan telah masuk zon selesa, di mana kompetensinya mula meningkat, tetapi komitmen pula mula menurun. Jadi di sini kita gunakan kepimpinan berkesan yaitu melalui gaya bimbing ataupun membimbing. Jadi cetuskan idea agar staf guna pengalaman untuk pilih
pendekatan lebih baik. Okay? Dan ketiga, staf berpengalaman dalam zon selesa, di mana kompetensi semakin tinggi tapi komitmennya semakin menurun ataupun rendah. Jadi pemimpin boleh menggunakan gaya berkesan dengan gaya menyokong, memberi gaya dengan menggunakan kepimpinan gaya menyokong, yaitu beri sokongan kepada staf agar penglibatan dan sumbangan mereka lebih bermakna. Okay? Dan seterusnya, subordinat yang keempat, staf berpengalaman dan berkomitmen. Manakala dia punya kompetensi tinggi, komitmennya pun tinggi. Ini kita gunakan gaya kepimpinan yang berkesan itu dengan gaya mengupaya, delegating, yaitu buat delegasi tugas kerana staf mampu melaksanakan tugasan tanpa diarah. Seterusnya, tuan-tuan dan puan, kita melihat bagaimana pula KPPD mengaplikasi gaya kepimpinan yang berdaya saing dan berkeupayaan mendapati perubahan. Kelangsungan hayat sesebuah organisasi sangat bergantung kepada keupayaannya mendapati persekitaran yang sentiasa berubah. Implikasinya, pemimpin organisasi perlu bertindak secara proaktif untuk melaksanakan perubahan ke arah tindakan, pembetulan dan penambahbaikan secara berterusan. Tindakan dan pengalaman yang dilalui oleh KPPD merupakan proses pembelajaran untuk memperbaiki diri dan meningkatkan potensi organisasi. Pemimpin di sebuah PPD seperti ketua pegawai pendidikan daerah dan juga pengetua serta guru besar di sekolah perlu mendorong warganya untuk terus belajar dari persekitaran dan pengalaman yang mereka lalui agar usaha-usaha pembetulan dan penambahbaikan dapat dilaksanakan secara berterusan. KPPD boleh membimbing warganya sama ada di PPD maupun di sekolah untuk melaksanakan tindakan secara lebih terancang dan strategik serta bersifat lebih inovatif dan kreatif. Model for managing complex change merupakan bahawa perubahan yang dilaksanakan oleh sesebuah organisasi itu berjaya sekiranya ia menepati 5 faktor, yaitu matlamat yang jelas, kemahiran yang perlu, insentif yang menarik, sumber yang mencukupi dan pelan tindakan yang strategik. Nostar 1991. Berikut jadual berikut menunjukkan implikasi sekiranya terdapat kepentingan dalam salah satu faktor tersebut. Ini adalah faktor-faktor penentu keberkesanan perubahan. Okay. Ada 5 faktor keberkesanan perubahan itu dan kita melihat kepada implikasinya. Kita lihat dalam kolom yang pertama itu kita ada matlamat, faktor matlamat, kemahiran, insentif, sumber, pelan tindakan. Semua ada faktor-faktor tersebut, maka implikasinya ialah berjaya. Manakala bila ada matlamat, ada kemahiran, insentif, sumber, tapi tiada pelan tindakan, maknanya implikasi itu boleh terancat, ya, menunjukkan implikasinya terancat. Jadi seterusnya, jika sumber yang lain itu ataupun faktor pembentukan keberkesanan perubahan yang lain itu ada, tapi sumber pula tiada, maka subordinat kita di bawah akan menjadi kecewa. Okay, begitulah seterusnya sehinggalah kepada di kolom yang terakhir itu, sekiranya tiada matlamat, kemahiran ada, insentif ada, sumber ada, pelan tindakan ada, maka subordinat kita akan menjadi keliru. Ya, jadi ringkasnya, tuan-tuan dan puan, Ketua Pegawai Pendidikan Daerah di Pejabat Pendidikan Daerah perlu ada matlamat dan mempunyai satu pelan perancangan yang strategik dan sistematik bagi memulihkan perubahan yang dihasratkan berada dalam lingkungan kawalannya. Seterusnya, bagaimana pula KPPD mengaplikasi gaya kepimpinan berpaksikan nilai integriti dan profesional. Accountability dan integrity adalah antara prinsip yang perlu ada dalam setiap ketua pegawai pendidikan daerah ataupun pemimpin. Accountability yaitu merujuk kepada kewajipan pejabat awam dalam menjalankan tugas yang dipertanggungjawabkan mengikut undang-undang, prosedur dan juga arahan yang berkuat kuasa. Chambers Century Dictionary. Accountability penting bagi memastikan tugas-tugas yang dilaksanakan
mencapai objektif yang telah ditetapkan dan tiada pembaziran yang menjejaskan sumber-sumber awam. Integriti pula dikaitkan dengan nilai-nilai murni seperti jujur, amanah, tulus, adil, saksama, dan berkecuali dan berkebolehan. Ya, ini diambil daripada Institute Integrity Malaysia 2014. Manakala Ketua Pegawai Pendidikan Daerah yang mempunyai dan mengamalkan prinsip ini tidak bersikap mementingkan diri sendiri, sebaliknya lebih mengutamakan kepentingan orang ramai. Pemimpin seperti KPPD di pejabat pendidikan daerah perlu sentiasa berintegriti dan bersikap profesional dalam melaksanakan tugas dan mengambil tindakan dalam urusan sehariannya. Dalam membuat agihan tugas sebagai contoh, KPPD di PPD melaksanakannya secara adil dan saksama berdasarkan kepakaran dan keperluan perkhidmatan tanpa melibatkan sikap pilih kasih. Hubungan profesional warga pejabat pendidikan daerah dan sekolah akan lebih harmoni dan tenaga pejabat pendidikan dan warga pejabat pendidikan daerah dapat digambling ke arah pencapaian matlamat PPD. Seterusnya kita melihat bagaimana KPPD menjadi pemimpin yang berwibawa. Kepimpinan yang berwibawa dianggap paling berkesan kerana mampu membuat perubahan dan pembaruan kepada organisasi dan warganya. Zulfazli, Fahmi 2012. Sebahagian besar daripada tanggungjawab pemimpin itu adalah untuk membawa perubahan dan pembaruan positif kepada organisasi serta mampu mendengar ataupun melihat dan merasai denyut hati warganya. Warga yaitu Ketua Pegawai Pendidikan Daerah perlu berpengetahuan luas untuk menjana idea yang bernas dan berkemahiran dalam memberi nasihat dan bimbingan kepada warga pejabat pendidikan daerah dan juga sekolah. Seterusnya, prasyarat untuk seseorang itu menjadi Ketua Pegawai Pendidikan Daerah yang berwibawa adalah mempunyai pengetahuan, kemahiran dan berkeupayaan untuk mempengaruhi warganya mengambil tindakan yang tertentu bagi mencapai matlamat yang ditetapkan oleh pejabat pendidikan daerah dan semua sekolah daerah yang ditadbir. Ketua Pegawai Pendidikan Daerah perlu menjadi role model kepada warga PPD dan semua sekolahnya dalam daerah yang ditadbir dari aspek pengetahuan, kemahiran dan pengamalan nilai-nilai yang positif. Robert Spencer 2000. Bimbingan langsung terhadap warganya perlu diadakan sekiranya semasa pemantauan dilaksanakan terdapat perkara-perkara yang memerlukan perhatian, bimbingan, teguran dan nasihat secara on-site agar usaha pembetulan dan penambahbaikan dapat dilaksanakan dari semasa ke semasa. Seterusnya, bagaimana pula KPPD mengaplikasikan gaya kepimpinannya yang mendorong penglibatan dan sokongan semua warga? Penglibatan dan sokongan semua warga sama ada di PPD dan di sekolah untuk memainkan peranan dan melaksanakan tugas merupakan syarat utama untuk sebuah PPD itu mencapai matlamatnya. Ketua Pegawai Pendidikan Daerah perlu mengambil inisiatif untuk mendapatkan sokongan dan melibatkan warga PPD dan sekolah dalam menjayakan pelbagai program dan aktiviti. Warga PPD dan sekolah perlu diberi ruang dan peluang untuk melibatkan diri bukan sahaja di peringkat operasional seperti pengurusan pentadbiran, PDP, aktiviti kurikulum, disiplin dan lain-lain aktiviti rutin. Malah mereka perlu dilibatkan dalam proses penyelesaian masalah dan membuat keputusan di peringkat pengurusan di pejabat pendidikan daerah dan sekolah. Seterusnya kita lihat pula bagaimana KPPD memanfaatkan maklum balas untuk penambahbaikan gaya kepimpinan di bawah pimpinannya. Seseorang PPD ataupun pemimpin yang memegang tampuk kepimpinan sebagai Ketua Pegawai Pendidikan Daerah di PPD perlu mengamalkan gaya kepimpinan yang dinamik dan fleksibel yang boleh ditambah baik dari semasa ke semasa. Maklum balas dari seluruh warga sama ada di PPD atau di sekolah dan pihak lain di luar PPD dan sekolah tentang gaya kepimpinan pemimpin di PPD perlu dimanfaatkan agar pendekatan yang diamalkan dapat diperbetulkan dan ditambah baik dari semasa ke semasa. Antara kaedah yang boleh digunakan untuk mendapatkan maklum balas tentang kepimpinan KPPD di PPD ialah melalui penggunaan peti cadangan, media sosial seperti Facebook, WhatsApp, Telegram dan lain-lain,
atau cara lain seperti menggunakan email atau kaedah bahasa muka. Dapatan daripada maklum balas tersebut perlu dianalisis bagi membolehkan tindakan susulan berupa usaha pembetulan ataupun penambahbaikan terhadap gaya kepimpinan sedia ada dapat dilaksanakan. KPPD yang merupakan pemimpin di PPD dalam satu daerah yang besar perlu bersikap terbuka untuk menerima teguran, pandangan dan kritikan untuk tujuan memperbaiki amalan gaya kepimpinan yang sedia ada. Seterusnya tuan-tuan, apa yang masih belum diketahui dan yang memerlukan kajian dalam kertas konsep ini ialah hasil daripada perubahan konstituran yang berlaku, maka keupayaan kepakaran di Pejabat Pendidikan Daerah telah diperluaskan dan diperkasakan dengan menambah bilangan staf dan juga melantik ketua pegawai pendidikan daerah yang baharu sesuai dengan grade hakiki yang dipegang. Kebanyakan ketua pegawai pendidikan daerah yang dilantik di seluruh pejabat pendidikan daerah di Malaysia ini mempunyai latar belakang sebagai pentadbir di sekolah, iaitu sebagai pengetua. Sudah tentu pengalaman dan situasi sebagai seorang pengetua sekolah sudah pasti banyak perbezaannya berbanding dengan jawatan sebagai ketua pegawai pendidikan daerah di pendidikan daerah, di pejabat pendidikan daerah. KPPD bertanggungjawab kepada semua hal yang berlaku dalam daerah, termasuklah hal-hal yang berkaitan dengan pengurusan dan pentadbiran keuangan, sumber manusia, auditan, salah laku staf yang melibatkan tindakan tata tertib dan banyak lagi. Masih banyak lagi yang belum diketahui oleh Ketua Pegawai Pendidikan Daerah yang baru dilantik bagi menjalankan tugas di PPD. Sebagai contoh, di PPD yang setiap tahun berlaku yaitu penerapan kecemerlangan pejabat pendidikan daerah ataupun PKPPD tentang tahap pencapaian PPD dari segi 7 aspek yang melibatkan 7 sektor di pejabat pendidikan daerah yang mana ianya perlu dan wajib diketahui oleh KPPD walaupun KPPD itu baru dilantik dan sebagainya. Sekiranya KPPD tidak mahir dan tidak ada pengetahuan berkaitan dengan sistem pendidikan dan pentadbiran pendidikan, maka sesebuah PPD tidak akan dapat mencapai penerapan cemerlang dalam penerapan PKPPD tadi. Oleh itu, kajian berkaitan dengan pengaruh gaya kepimpinan Ketua Pegawai Pendidikan Daerah di Pejabat Pendidikan Daerah perlu untuk dibuat kajian pada masa hadapan. Kerana setakat hari ini masih belum ada kajian yang dilakukan ataupun dibuat berkaitan dengan pengaruh gaya kepimpinan KPPD baharu di Malaysia. So, daripada itu kita melihat pada kesimpulan keseluruhan kertas konsep ini, iaitu di mana kesimpulan yang boleh saya simpulkan ialah gaya kepimpinan merupakan pendekatan dan cara gaya bertindak yang digunakan oleh seseorang pemimpin untuk mempengaruhi pengikutnya mencapai matlamat organisasi. Newstone Davis 1993. Pemimpin yang berkesan harus mempunyai ciri-ciri tertentu seperti kepintaran, kejujuran dan integriti, dorongan kepimpinan, keyakinan diri, semangat, pengetahuan dalam bidang kreativiti dan flexibility. Pemimpin berkesan mempunyai gelagat yang unggul, namun begitu ia harus selaras dengan falsafah pendidikan negara yang menjadi bingkai sempadan pendidikan negara walaupun bagaimana sibuk pun dengan tugas-tugas harian kita. Pemimpin harus bijak memainkan peranan dalam berbagai aspek dan para pendidik sedar akan cabaran seseorang pemimpin, terutama ketua pegawai pendidikan daerah yang baru atau kepimpinan peringkat atasan memang cukup mencabar pada masa kini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, hanya itu sahaja yang dapat saya bentangkan untuk kali ini. Dan ini antara rujukan yang saya ambil dan rujuk semasa membuat penulisan kertas konsep ini dan juga membuat salinan ataupun huraian berkaitan dalam slide pembentangan kertas konsep ini. Jadi tuan-tuan dan puan, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih
kepada yang berbahagia Profesor Madya, Dr. Abdul Aziz bin Muhammad Nur, dan juga para panel, rakan-rakan EDD Jauhan Tawau, kerana banyak membantu dalam mendesaksikan kertas konsep ini. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Encik Albert Hirai, Pengatua SMK Sendakan, kerana sama-sama sanggup berkongsi tempat dan bilik beliau untuk kita membuat persembahan pada hari ini untuk dipersembahkan kepada ahli panel dan juga Prof. Dr. Aziz untuk menilai kertas konsep pada kali ini. So daripada itu, semua yang baik itu datang daripada Allah SWT, yang buruk dan kurang itu datangnya daripada diri saya sendiri. Jadi akhir sekali, wabila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.